Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. So, hari ini kita sambung lagi dengan kelas TMK kita. Tajuk untuk hari ini ialah langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Okey, tajuk ni awak boleh rujuk pada buku teks TMK awak, muka surat 5 sehingga 12. Nampak macam banyak sangat muka surat kan? Tapi tak apa, jangan risau. Saya dah simplifykan dah permudahkan dah. Nota dan sekali juga dengan latihan untuk awak salin. Satu muka surat je. Okey, tak banyak. Yang penting, lepas awak buat nota dan latihan ni, awak dah faham cara nak menyusun langkah ataupun set arahan mengikut tertib. Okey, mengikut langkah demi langkah. Okey, kita tengoklah contoh dia. Okey, set arahan dalam aktiviti harian. Sebenarnya, set arahan tu bahasa yang agak bombastik je. Sebenarnya, langkah-langkah dalam aktiviti harian. Dalam aktiviti harian awak, semua benda sebenarnya awak dah buat mengikut langkah-langkah yang tertentu. Contohnya, okey, saya bagi contoh kalau awak nak buat air Milo. Okey, yang pertama, mula-mula awak kena letak Milo. Milo ke Milo ke Melo ke? Dia Milo lah, M-I-L-O tu, yang warna hijau tu, dia punya plastik tu kan. Okey, awak letak Milo. Kemudian awak letak susu pekat sikit. Lepas tu awak letak air panas sikit. Awak kacau sampai Milo larut. Baru awak letakkan air sejuk. Siaplah air Milo awak. Okey. Itu adalah membuat air Milo mengikut set arahan ataupun langkah dan tertib yang betul. Cuba kalau awak buat tak mengikut tertib yang sepatutnya. Contoh awak letak air sejuk dulu sampai penuh cawan. Kemudian awak letak Milo. Awak letak susu pekat, awak kacau. Okey. Kemudian awak letak air panas pula. Okey. Dia tak ikut tertib. Adakah Milo awak jadi? Dia tak apa-apa jadi lah sebab Milo awak akan jadi berketul-ketul. Sebab Milo dia tak larut dalam air sejuk. Dia kena guna air panas juga sikit. Awak kena bagi dia larut dulu. Baru awak letak air sejuk. Okey, itulah pentingnya kenapa setiap aktiviti ataupun tugasan yang kita buat kena mengikut langkah-langkah set arahan dia. Kena mengikut tertib dia supaya tugasan yang awak buat dapat disempurnakan dengan baik. Supaya air Milo awak jadi sedap untuk diminum. Alright? Okay. So, set arahan dalam aktiviti harian yang dia bagi contoh pada buku teks awak ialah pada muka surat 5. Yang ada Nadia tanya mak dia macam mana nak goreng ikan. So, mak dia pun jawab. Saya pun dah simplifykan, saya dah permudahkan dia punya turutan dia mengikut apa yang diperkatakan oleh mak Nadia tu. Okay, mak Nadia kata mula-mula buang sisik ikan. Lepas tu belah bahagian perut ikan, kemudian keluarkan isi perut dan insang. Kemudian basuh ikan sampai bersih, lepas tu baru lumut ikan dengan kunyit dan garam dan sedia untuk digoreng. Mak dia bagi tahu macam tu, tapi mak dia tak adalah cakap, Nadia, ini adalah set arahan untuk menggoreng ikan. Taklah kan. Langkah-langkah menggoreng ikan. Tapi kalau dalam bahasa teknologi, maklumat dan komunikasi, bahasa TMK-nya, itu adalah set arahan. Sempoi je kan. Okay, sama juga kalau awak nak masak nasi pun ada set arahannya. Okay, setiap apa yang kita buat ada set arahan dia. Ada langkah-langkah dia, ada tertib dia, turutan dia. Alright. Okay, kat sini, ni sebenarnya langkah untuk mendaftar kad pengenalan Malaysia. Sekarang ni awak ada MyKid. Okay, bila awak dah berumur 12 tahun, sekarang ni lah, tahun ni lah, masa awak tahun 6 ni. Bila dah hari jadi, awak dah dibenarkan untuk memiliki MyKad. Okay, MyKad ataupun kad pengenalan Malaysia. Okay, so macam mana cara nak buat MyKad? Kat sini saya bagi dalam keadaan yang tonggang terbalik. Ni contoh nombor 1, tunggu nombor giliran dipanggil. Tiba je kan. Tiba-tiba nak tunggu nombor giliran. Awak duduk kat rumah. Memang sampai kesudah lah tak ada siapa panggil awak. So, awak tulis tajuk kat situ, daftar kad pengenalan Malaysia. Dan awak tulis terus langkah-langkah yang betul. Okay, saya bimbing awak. Okay, yang pertama mesti yang mana? Yang mana dulu? Boleh ke terus tunggu nombor giliran? Tak boleh lah kan? Okay, yang pertama awak mestilah genap berusia 12 tahun. Kena tunggu hari jadi dulu. Okay, dah hari jadi. Oh mak, dah hari jadi. Jom kita pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara. Pergilah dekat JPN untuk buat kad pengenalan. Sampai dekat JPN, awak jumpa orang tu, awak cakap, awak jumpa orang yang jaga kat depan pintu tu. Awak kata, saya nak buat MyKad. So, dia akan suruh awak isi borang permohonan dengan lengkap. Awak isilah borang tu. Sambil-sambil isi borang,
awak tunggulah nombor giliran awak dipanggil. Okay, macam dekat bank tu. Okay, bila nombor giliran awak dipanggil, barulah awak pergi ke kaunter dan serahkan borang, tunggu kat pengenalan siap. Kalau dulu-dulu dia sejam je dah siap. Alright, so itu adalah langkah-langkah tertib untuk mendaftar kad pengenalan Malaysia ataupun dalam bahasa bombastiknya set arahan untuk daftar kad pengenalan Malaysia. Okay, so bila awak tulis ni, awak ikut turutan ataupun tertib yang betul. Yang salah ni jangan salin. Terus salin yang betul. Yang pertama tulis pemohon mestilah genap berusia 12 tahun. Alright. Okey, itu adalah set arahan dalam aktiviti harian. Kita tengok pula set arahan dalam atur cara komputer peralatan digital. Okey, minggu lepas kita dah cakap dekat rumah awak ada banyak peralatan digital yang awak gunakan hari-hari. Contohnya apa? Washing machine, aircon, robotic vacuum, smart TV, yang tu semua adalah contoh peralatan digital yang awak gunakan hari-hari. Yang dia ada komputer benam. Okey, ingat lagi komputer benam? Okey. Macam mana peralatan digital tu nak buat tugasan sebab dia ada komputer benam? Macam mana komputer benam tu nak buat tugasan? Sebab dia ada atur cara komputer kat dalam tu. Okey, tapi atur cara komputer tu macam mana dia berfungsi? Sebab ada manusia yang bagi arahan. Okey. So kat sini saya bagi contoh. Dekat dalam buku teks awak pun ada. Mesin air minuman. Tengok mesin air yang kita nak beli air tu. Saya pernah jumpa dekat R&R. Ada juga dekat hospital kan. Nak beli air yang dia letak dalam cup tu kan. Ataupun air tin ke kan. Okay, macam ada sesetengah orang kan. Bila dia tengok mesin tu macam, alah, takutlah nak pergi beli, tak tahulah. Janganlah takut, jangan malu. Awak pergi je dekat depan mesin tu dan awak baca arahan dia. Okay, mula-mula nak buat apa? Awak tengok dulu gambar dekat sini kan. Gambar pada mesin air minuman tu. Awak tengok dulu. Lepas tu awak pilih nak air yang mana dan tengok berapa harga dia. Okay. So awak masukkan duit. Biasanya duit kat sini lah. Awak masukkan duit. Lepas tu awak buatlah pilihan nak air Milo ke, Nescafe ke, kopi ke kan. Awak pilih. Tekan butang mana yang awak nak. Tekan butang minuman pilihan awak. Kemudian akan jatuh cup dekat sini. Jatuh cawan dan dia akan isi air. Kan? Kalau nak sejuk dia akan keluar air batu dulu. Kemudian dia akan isi air kan. Okay? Tunggu air keluar. Dah habis tu. Barulah awak dah tengok dia dah tak isi air tu. Barulah awak ambil minuman awak. Okay, kalau ada duit baki, awak ambil duit baki. Itu adalah langkah-langkah untuk beli air di mesin air minuman. Alright, itu adalah dari segi awak manusia yang nak beli air. Okay, ini kita tengok daripada segi mesin tu pula. Mesin tu macam mana dia nak menjalankan arahan daripada awak nak bagi awak air tu. Okay, mesin dia akan terima duit. Awak dah masukkan duit, dia akan terima duit. Ni awak dah masuk duit kan. So, mesin akan terima duit. Lepas tu dia akan menyatakan jenis minuman dan harga. Dia akan, mana, contoh awak masukkan RM5. Dia akan menyala lah mana minuman yang awak boleh beli. Okay, dan harganya sekali berapa. Kemudian awak dah pilih, dia akan terima. Orang tu nak air kopi. Okay, so dia akan melakukan langkah-langkah untuk siapkan air kopi. Okay, lepas tu dia akan mengeluarkan minuman dan dia akan keluarkan baki wang awak. Okay, itu dari segi mesin tu. Alright? Okay, contoh yang kedua saya tunjuk kat sini. Dalam buku teks ada juga. Tapi dalam buku teks dia tunjuk yang ni kan daripada manusia. Okay, saya akan tunjukkan dua-dua pihak. Daripada manusia dan juga daripada mesin. Okay. Set arahan untuk mesin basuh baju. Okay, yang pertama awak akan masukkan pakaian dalam mesin. Kemudian masukkan sabun pencuci. Sepatutnya awak kena timbang dulu berat baju tu berapa. Kan? Lepas tu anggarkan air dia nak berapa banyak. Lepas tu nak cuci berapa lama. Lepas tu baru awak masukkan air dalam mesin basuh. Ni secara automatik ada, manual pun ada. Kalau manual awak kena buka pipe kan. Okay, next cuci pakaian. Bilas ni yang rinse tu dia tulis kat situ kan. Keringkan pakaian ni bukanlah kering yang
dryer tu, ni kering untuk spin. Yang diperahkan pakaian awak tu. Kemudian tamatkan basuhan baju, lepas tu awak keluarkan pakaian dan awak kena sidai. Alright. Okay, dari segi mesin basuh tu pula, macam mana dia terima arahan daripada awak? Dia akan terima arahan awak nak basuh jenis yang mana dan dia akan laksanakan langkah pilihan jenis basuhan yang dipilih. Dia terima arahan berat pakaian daripada awak. Dia anggaran air untuk keluar. Dia kalau awak nak full, dia akan keluarkanlah air sampai full. Lepas tu dia akan teruslah membuat jenis basuhan tu. Dan pengesan pada mesin hantar isyarat jika kain siap dibasuh. Dia akan bunyilah tit, 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 tit. Dah siap basuh. Okay. Alright. Okay, next. Mesin parkir automatik. Yang ni untuk bayar parking. Kan? Kalau awak pergi mana-mana, pergi mall ke apa. Dah lama tak pergi mall kan. So yang ni. Kadang-kadang ibu atau ayah awak cakap, abang kakak tolong pergi bayar parking. Bayar tiket. Ayah tunggu dalam kereta. Dia tunggu kat tepi kan. Tak boleh nak tinggalkan kereta ni sebab nak parking sekejap je. So awak kena turun dan menggunakan mesin parkir automatik. So macam mana cara nak gunakan ni? Alamak, tak nak lah mak. Takut lah. Malu lah. Tak nak lah. Janganlah takut. Awak kena cuba. Darjah 6 kan? So mula-mula buat apa? Ambil kad yang telah dicetak kod kebenaran tu. Okay. Sorry. Yang ni saya buatkan sebagai latihan untuk awak. Dia punya susunan ni dah tonggang terbalik. Okay, so mula-mula yang mana? Okay, awak tak perlu salin yang salah ni. Awak terus salin untuk yang betul. Okay, saya bantu awak. Okay, mula-mula ialah, okay, awak masukkan dulu tiket. Okay, bila awak dah lepas masukkan tiket kat sini. Dia ada tunjuk ni kat sini. Dia masukkan tiket. Lepas tu dia tanya, dia akan bagi tahu awak baca jumlah bayaran yang dipaparkan. Dia akan bagi tahu lah berapa ringgit awak kena bayar. Okay, contoh RM2. So awak masukkanlah wang RM2. Ni langkah yang ke-3. Lepas tu, ambil kad yang telah dicetak kod kebenaran. So dia dah akan keluarkan semula kad parking awak. Awak kena ambil balik. Jangan tinggalkan pula. Bukan awak dah bayar, awak terus tinggal. Tak, ambil balik kad awak. Lepas tu kalau ada baki, awak ambil semula baki wang awak. Alright. Okay, dari segi mesin tu pula. Kalau mesin tu, dia mula-mula buat apa? Okay, sistem akan... dia akan terima kad daripada awak dulu. Yang mana satu? Sistem cetak kod kebenaran, tak? Okay, dia akan terima. Ni, mesin membaca maklumat pada tiket meletak kenderaan. Dia akan baca dulu. Dia dah terima, awak dah masukkan kad kat dia, dia akan baca dulu. Maklumat pada tiket meletak kenderaan. Betul tak ni tiket parking? Betul. Lepas tu dia akan mengira jumlah bayaran daripada jumlah masa letak kereta. Berapa jam dah awak parking kat situ? Okay, dia akan kira. Dia adalah dia punya formula kat situ kan. Okay, kalau sejam berapa ringgit? RM2. Okay, so dia akan kira berapa lama masa awak parking. Dan dia akan paparkan berapa jumlah yang perlu dibayar. Okay. Bila awak dah bayar, dia akan baca. Oh, betul tak? Berapa ringgit dia bayar? RM2. Okay, betul. Dia akan baca jumlah wang yang diterima. Okay, kalau dah betul, baru dia akan sistem cetak kod kebenaran pada tiket dan keluarkan pada mesin pembayaran. Okay, dia bukan pulangkan tiket awak tu saja-saja. Dia dah print kod kebenaran. Maksudnya bila awak nak keluar nanti, awak masukkan tiket, awak boleh palang tu boleh terangkat kan. Dia ada kod kebenaran. Dan dia akan keluarkan kalau ada baki. Alright. Okay, so awak susunlah ikut tertib yang itu. Okay, so itu sahaja kelas untuk hari ini. Iaitu langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Set arahan. Bahasa gempaknya ialah set arahan. So, ingat setiap apa yang kita buat, nak selesaikan tugasan, dia ada langkah-langkah yang perlu awak ikut dan perlulah dilakukan mengikut tertib. Even nak solat pun ada tertib nak solat kan. Mesti ikut tertib supaya apa? Setiap apa yang kita buat, tugasan yang kita lakukan, ianya dapat disempurnakan dengan lebih baik, lebih sempurna. Alright, so siapkan tugasan awak pada hari ini. Salinlah nota dan juga latihan yang menjadi nota awak juga ni. Okay, di dalam buku TMK.
Bila-bila awak boleh buat, tak perlu pun awak tunjuk kat saya semula. Saya akan tengok bila dah buka sekolah nanti. Yang penting bila buka sekolah, setiap tajuk yang kita belajar ni ada dalam buku tulis awak. Saya akan semak bila buka nanti, alright? Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Adios amigos. Bye-bye. Take care semua.